Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bertindak mengikut sangkaan kita pada dia, atau mengikut percaya kita pada dia, atau mengikut yakin kita. Maksudnya itu Allah bertindak pada kita mengikut sangkaan kita terhadapnya. Mana mengikut yakin kita. Semakin baik yakin kita terhadap Allah, makin baiklah benda yang kita dapat, kan? Jadi kita betulkan sangkaan kita pada Allah, betulkan yakin kita pada Allah. Itu maksudnya. Betulkan iman kita. Selesailah semua masalah. Betul tak? Apa yang susahnya tu? Yang susahnya tu nak buat usaha tu, betulkan yakin tu, betulkan sangkaan tu. Itu aja. Kalau kita betulkan yakin kita, sangkaan kita terhadap Allah, daripada tak boleh buat kepada Allah boleh buat, kita kata Allah tak boleh buat, saya boleh, itu sangkaan buruk. Allah boleh buat, saya yang tak boleh buat. Jadi sangkaan baik pada Allah. Allah tak ada dua, Allah tak ada tiga, Allah satu. Itu sangkaan baik. Bila Allah tu satu, kita punya amal jadi ikhlas. Semua kita buat untuk satu Tuhan, untuk sukakan Allah. Kalau kita banyak Tuhan selain Allah, jadi kita tak boleh ikhlas. Kita pasti tak buat untuk sukakan Allah, sukakan yang Tuhan yang lain. Semayang kita, makan kita, minum kita, apa saja kita buatlah, takkan boleh ikhlas kalau kita tidak percaya ke tahap yang tinggi bahawa Allah tu satu, Tuhan tu satu. Kita kena percaya Tuhan tu satu, tak boleh dua, tiga tak boleh, lima lagi tak boleh. Tuhan tu satu, supaya kita ikhlas. Itu surah Qul Huwallahu Ahad. Itu namanya surah ikhlas. Qul, katakanlah Allah tu ada, Allah tu satu. Qul Huwallahu Ahad. Tapi kita hari ni cakap je, saya percaya Tuhan satu, tapi tak percaya betul. Cakap je. Jadi kerana cakap je tu yang Allah tak nak, tak tengok tu. Allah tengok hati. Sufyan tak percaya tu Allah tu satu, Tuhan satu, percaya. Sufyan percaya Tuhan tu banyak, termasuk diri dia, kerja dia, duit dia. Allah Tuhan tu kat mulut dia, yang kat hati dia tu kerja Tuhan. Jadi diri dia Tuhan. Jadi tentulah bila apa je dia buat untuk sukakan diri lah. Kenapa Anzala buat untuk sukakan diri? Sebab diri dia Tuhan. Diri dia tu nafsu dia lah. Dia ikut nafsu dia, Anzala. Dia tak mau ikut lagi perintah Allah. Semua yang dia nak buat, yang buat dia suka. Jadi nafsu dia lah Tuhan dia. Manusia ni buat Tuhan selain Allah kerana ikut nafsu dia lah.
Dia tak mau Tuhan yang bagi dia perintah ini, perintah tu, tak nak dia. Dia tak suka. Jadi dia buatlah Tuhan yang tak bagi perintah. Yang diam, cakap pun tak boleh. Kan? Jadi dia buatlah bahala. Kenapa dia buat bahala kau tahu? Dia tak mau Tuhan yang turunkan kitab, bagi dia perintah, tak mau. Dia tak mau yang benar. Dia mau yang lazat, yang sedap. Tengok Cina, dia buat bahala. Bahala tu bukan ada suruh dia apa-apa pun. Ada bagi kitab kat dia. Tak ada. Hanya dia buat bahala, lepas tu dia minta kat bahala tu, Tuhan dia, duit, makan, senang. Itulah kerja dia. Dia yang nak itulah, duit, makan. Jadi dia kata, Tuhan kau jangan banyak cerita. Kau jangan bagi kita banyak perintah. Kita mau. Kita mintakan kau apa kami nak. Kami tahu kami tak dapat boleh buat apa. Tuhan aja boleh bagi. Tapi kau perintah lain tak boleh bagi. Kau duduk di sana. Kita mintakan kau. Bagi kita apa kami nak. Apa kami nak? Berniaga laris. Duit banyak. Bila kami dapat duit banyak, kami dapat apa kami nak, baru kami suka, gembira. Itu je kerja kau. Sempurnakan keinginan kami. Suruh kami apa-apa jangan. Kita tak suka Tuhan tu. Itulah dia manusia. Dia nak puaskan nafsu dia je. Itu sebab banyak dia orang buat Tuhan yang tak boleh cakap tu. Berhala. Tuhan yang tak bagi dia apa-apa perintah. Dia orang tak suka perintah, mana ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu buat aku suka, baru aku sukakan kau. Itu Tuhan kita lah. Tuhan kita Allah, kamu buat aku suka, aku buat engkau suka. Bukan aku buat engkau suka, baru engkau buat aku suka, tak. Jadi hari ni kita kena buat move yang pertama. The first move kita mesti buat. Kita tak boleh kata, nanti Allah sukakan saya, baru saya sukakan Allah. Kita bukan tu. Kita hamba, tahu. Bukan Tuhan. Tuhan kita Allah. Dia bagi syarat kita. You bergerak, engkau bergerak, merangkak, aku berjalan. Macam tu. Kita tak buat usaha. Manusia macam sekarang tak buat usaha. Nak faham agama, nak iman kuat. Mana nak dapat iman? Usaha pun tak ada. Usaha nak kuatkan iman pun tak ada. Usaha nak tambah ilmu aja ada. Mana nak dapat ilmu? Sekarang semua berusaha nak tambah ilmu. Bukan nak kuat iman, tak ada. Belajar sana, belajar situ. Ambil ijazah sana, ambil ijazah situ. Untuk apa tu semua? Sebab nak dipanggil orang alim lah. Lepas tu nak guna apa? Nak guna ilmu tu dapat duit. Sama juga dengan nak jadi doktor, nak jadi jurutera. Sekarang ni dia orang kata hafiz ada laku sikit. Dulu tak laku. Mana dia orang nak jadi hafiz? Dia orang nak jadi hafiz sekarang laku. Boleh semayang tarawih, imam, dapat duit. Semua duit juga, last dia. Sebab yang sebenarnya Tuhan manusia tu nafsu dia, bukan Allah. Jadi hari ni orang tak nak iman, tak nak Allah. Mana Allah nak datang dekat? Nak belajar agama pun nak dapat duit last dia. Nak dipanggil alim macam Hanzalah. Dia kata buat gas macam ni, aku bukan boleh dipanggil alim, kan? Malah aku diambil gambar lagi masa duduk bayan. Nak terang, nak tunjukkan kepada orang, aku ni orang yang duduk bayan dan tidur. Hanzalah, dia duduk bayan tidur dari dulu lagi, sehingga sehari ni belum bertukar lagi. Mana boleh dapat ilmu dari saya? Duduk dengan perempuan pun tak ada. Sekarang dia duduk dengan penuh paksaan untuk tidak tidur.
Tak ada dia gembira punya nak duduk sini. Dia yang paling menyeksa diri dia kena duduk bayan dia dengar. Itu pun dia tak boleh duduk betul-betul. Kau tengok muka dia. Nak percaya lagi tengok video dia tu. Macam mana gaya dia memaksa muka dia. Muka dia memaksa. Otak dia, diri dia tak kat sini. Dia memaksa. Kalau kita tak buat macam ni, dia lagi tidur. Ha. Satu orang tidur, tak ada apa dia boleh buat. Ha. Semua orang makan, dia tidur. Ha. Boleh dia makan. Yang makan yang tak tidur lah. Yang tidur tak boleh makan. Jadi yang tidur ni memang apa pun tak boleh dapat lah. Makan dah dapat. Kalau duduk bayan takkan dapat faham. Bolehlah duduk tapi tidur. Apa yang dapat? Makan pun tak dapat, faham bayan pun tak dapat. Last bangun menggeliat. Ya, sebab itu kita jangan tidur. Waktu kita dengar bayan, waktu kita makan jangan tidur. Memang kita takkan tidur, tapi kalau tidur waktu makan, kita tak makan, orang lain makan. Ya. Jadi orang tidur ni almost tak ada apa yang dapat. Sebab itu kat dunia ni, Maulana Ilyas kata, bukan untuk tidur, untuk kerja. Sebab orang tidur ni memang tak boleh dapat apa. Tak ada amalan ikhlas. Amalan ikhlas apa? Ikhlas buat untuk sukakan Allah. Kalau tidur untuk hilangkan letih, tak ada ikhlas. Hari ni orang semua ingat dia tak buat apa, maknanya dia tak tunjuk kat orang. Dia ikhlas. Tak. Dia tidur, kalau tidur tu bukan untuk sukakan Allah, dia bukan amalan ikhlas. Makan bukan untuk sukakan Allah, nak kenyang, dia bukan amalan ikhlas. Bersetubuh untuk dapat lazat masa rasidi, bukan untuk sukakan Allah, itu bukan amalan ikhlas. Semayang bukan untuk sukakan Allah, bukan amalan ikhlas. Kenapa hari ni orang tahu ikhlas tapi tak boleh dapat? Tahu kan kita kena ikhlas tapi tak boleh dapat. Sebab Allah tak ada dalam hati. Itulah sebabnya, tak ada sebab lain. Yang ada dalam hati apa? Nafsu. Puas dengar dalam ceramah ni, ikhlas, rasa nak buat lah, tapi tak boleh buat. Sebab Allah tak ada. Kita ni kalau nak ikhlas, kita kena buat untuk apa yang ada dalam hati kita, iaitu yang kita cinta. Yang kita cinta, untuk itulah kita buat. Kita cinta dunia, kita buat untuk dapat dunia. Ikhlas untuk dapat dunia? Tak. Kalau kita ada dunia dalam hati, kita mengajar agama pun nak dapat dunia. Kita semayang pun nak dapat nama, nak dapat pahala. Takut diseksa. Tentulah. Dia takkan ikhlas kalau ada dunia dalam hati. Dunia ni macam-macam. Dapat nama, dapat duit, dapat harta. Jadi itulah namanya cinta dunia. Jadi kalau dunia tu kita cinta, mana boleh buat mengajar agama, jadi hafiz Quran, jadi orang alim untuk sukakan Allah? Tak boleh. Mesti untuk sukakan diri. Untuk dapat dunia. Hatta orang berpuasa tu, yang iman tak ada, dia nak kuruskan badan. Kan? Nak kuruskan badan tu apa? Dunia lah. Cantik, nak dapat dunia. Jadi orang yang beramal banyak ni, jangan sangkalah amal diterima. Lepas tu pandang rendah pula dengan orang tak beramal. Macam dia tu ahli neraka, dia ahli syurga. Rupanya dua-dua ahli neraka. Macam Hanzalah pandang rendah ke orang yang tak buat gas.
Dia ingat orang tu masuk neraka, dia pun masuk neraka sebab buat gas bukan untuk sukakan Allah. Jadi amalan yang tidak ikhlas, tidak diterima tuan. Walaupun nampak betul, takkan diterima. Sikit mesti ada ikhlas, yang tolerable, yang Allah mahu. Allah pun bukan nak ikhlas yang betul-betul. Itu memang susah. Ada sikit je ada orang yang macam tu. Makna lebih cinta Allah sikit je daripada dunia. Itu dah okey dah sikit. Ini tak ada. Macam Yazid, dunia bini lebih pada Allah. Tak boleh. Kalau lebih pada Allah, kalau kita semayang, kita buat amal, dia tak boleh buat untuk Allah suka. Logik tak apa saya cakap ni. Jadi sebenar cinta kita yang pada dunia ni mau kikis, mau buang. Apa, macam mana nak buang tu? Buang, bukan buang, masuk Allah dalam. Jadi tentulah buat kerja, ajak orang kepada Allah dengan korban harta diri, keinginan kita. Baru keinginan harta cinta pada dunia, isteri, anak keluar. Dan Allah masuk. Itulah dia. Jadi kerja tu tak nak buat. Tapi nak iman kuat. Tak boleh. Nak semayang diterima, tak boleh. Simple punya, kena buat. Mau tak mau, suka atau tidak. Itulah namanya hamba. Mana ada pilihan nak buat tak nak buat. Kalau kita ada pilihan nak buat tak nak buat, tu nama kita raja. Kita bukan hamba. Kita ni bukan raja. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Termasuk raja tu. Katalah Sultan Agung sekarang. Dia juga hamba Allah. Bukannya dia lain pula. Kan? Dia cakap saya raja, saya boleh buat apa saya nak. Tak boleh. Dia kena buat apa Allah nak juga. Sama je. Raja yang tak ikut apa Allah nak, masuk neraka lah. Bukan raja je, siapa saja. Jadi kalau raja, kalau Allah mahu kita buat gas, raja pun perlu buat gas. Dia tak boleh cakap saya raja, saya tak payah. Sebab kamu hamba. Hamba kepada Allah. Kamu raja Malaysia betul. Tapi kamu hamba Allah juga. Jadi kamu kena taat perintah Allah. Tak boleh kata tak mau. Kalau kamu tak mau taat, maka kamu tak mau jadi hamba Allah. Allah tak masuk kamu dalam syurga. Kamu masuk neraka. Raja, bukan raja, siapa pun adalah hamba. Kita kena ikut Allah, mau atau tidak. Saya tak mau, boleh tak ikut. Itu kita dah tak jadi hamba. Sekarang ni kita apa pilihan? Boleh menentang Allah. Kalau kita Tuhan juga bolehlah lawan dia, cubalah lawan. Kalau betul boleh menang. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kau jangan risau. Yang menentang kau tu aku buat dia. Kalau aku nak musnahkan dia, apa yang susah? Aku buat dia. Kau diam aja, sabar. Aku akan kerjakan dia. Jadi tak siapa boleh lawan Allah. Cubalah. Kalau kamu boleh berjaya, tak ada siapa berjaya nak melawan Allah. Karun, Firaun, Namrud, tu semua orang cuba nak lawan Allah tu. Ada yang menang. Ada yang boleh mengalahkan Allah. Seluruh dunia dia berkumpul nak kalahkan Allah, tak boleh. Allah buat dunia ni, buat apa pula dia boleh dikalahkan pula? Siapa pula boleh kalahkan dia? Yang dia buat boleh kalahkan dia. Dia buat, dia melihat, buat dia bercakap. Allah nak kalahkan satu orang tu, buat dia buta je dah tak boleh buat apa. Allah SWT bagi Nabi selamat tinggalkan rumah dia pada malam dia nak hijrah tu. Allah suruh dia baling pasir dia. Betul. Suruh dia baling tu. Semua orang tidur. Pasir ke apa? Baling apa? Semua tidur. Terus keluar.
Tak ada siapa tahu. Bila dia jaga, dia dah tak tahu dah. Masuk dalam, tengok Ali. Tengok Nabi tidur je. Ali bilang, aku tidur nyenyak. Sebab aku tahu aku akan hidup lagi. Nabi bilang, ini harta ni aku tinggal kau bagi kat orang. Jadi aku tahulah aku akan hidup. Tak mati lagi. Jadi tak ada susah. Orang di Badar Allah suruh Nabi lempar pasir aja. Terus semua kena. Boleh masuk mata semua orang. Mana? Siapa boleh buat tu? Melainkan Allah. Semua dia orang tak boleh nampak. Jadi tak ada boleh siapa nak lawan Allah. Jangan cuba andalan nak lawan Allah. Badan saja Allah yang buat. Kemaluan dia tu Allah buat. Mata dia Allah buat. Nah, kalau berlagak sangat kata Allah, aku buat kemaluan kau lemah, kau boleh buat apa? Kencing tak boleh. Allah buat kencing tak boleh, apa jadi? Ada satu raja, dia tak boleh kencing. Ada satu orang dukun lah, bukan dukun lah, doktor lah kata. Orang alim. Dia kata, kalau saya boleh buat, apa Tuan nak bagi? Kalau boleh buat Tuan kencing, aku bagi setengah dunia. Setengah dia punya kerajaan. Orang alim tu buatlah. Rawat dia boleh kencing, tapi tak boleh berhenti pula. Jadi kata alim tu pula, kalau boleh berhenti dan boleh kencing, apa nak bagi? Seluruh kerajaan. Jadi dia cakap, Tuan punya kerajaan ni nilainya kencing aja. Tuan punya kerajaan ni nilainya sekarang ni kencing, boleh kencing kan tak boleh kencing. Begitulah nilai kerajaan, tak ada nilai. Kan? Kencing pun Allah buat kita tak boleh kencing, atau kencing aja dah masalah. Dalam seluar kencing, tak ada masalah. Tak boleh kencing aja. Jadi boleh kencing dan boleh tahan kencing, itu nikmat yang besar. Yang nilainya untuk raja tu pada waktu tu, seluruh dunia, harta kerajaan dia, seluruh kerajaan dia. Tak ada raja lagi lah. Betul tak? Orang alim tu cakap dekat raja tu untuk ajar dia, bahawa janganlah kau bangga sangat. Kau punya kerajaan ni bukan dia nak kerajaan tu, nak ajar dia. Macam kita hari ni ingat benda-benda ni berharga sangat. Sebenarnya tak berharga. Apa pun tak berharga di sisi Allah dunia ni. Yang berharga di sisi Allah ialah iman dan amal yang soleh. Jadi tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Dan tak ada siapa boleh menang. Jadi kalau Allah bersama kita, saya, siapa boleh kalahkan saya? Kalau Allah bersama saya kekasih Allah. Kamu buat jahat sikit je dengan saya, tak banyak, sikit je, kamu dah dapat pahala lah. Allah SWT bagi tahu, siapa yang buat jahat pada kekasih aku istiharkan perang dengan dia. Cubalah Rashidi istiharkan buat Rashidi dalam hati rasa marah je kat saya. Tahu apa Allah buat kat dia. Terus dia tak ada gembira dah. Hati semua duka cita je. Kalau Allah buat kita duka cita je, apa yang senang dalam dunia ni? Duit banyak tak guna, rumah besar tak guna, bini cantik tak guna, apa pun tak guna, duka cita je. Jumpa doktor tak tahu. Jantung okey, mata okey, semua okey, Tuan semua okey. Tapi saya resah je Tuan. Lama dia bagi dekat doktor sakit jiwa lah, doktor refer. Jantung okey apa, sakit jiwa pula dia tak tahu buat apa, bagi pil tidur. Itu aja lah. Tapi sebenar sebabnya ialah Allah, dia amal buruk. Amal buruk dia apa? Membenci kekasih Allah.
Oh. Allah terus tak terima kalimah dia. Jadi munafik dia. Allah terus tak mau bagi apa pun yang dia mahu. Apa yang dia mahu kat dunia ni Allah tak kabulkan. Berada duka cita, sedih. Di akhirat Allah masuk dalam neraka. Jadi baru kamu buat buruk pada orang yang disayang lah. Belum buat buruk pada Allah lagi. Dah azab ke. Nah, macam saya kekasih Allah ya, tak boleh buat apa kamu. Cubalah kalau nak try. Cuba. Sesiapa saja boleh cuba kat luar. Cuba benci saya. Tahu. Apa dapat? Kalau awak tak percaya saya kekasih Allah. Cubalah. Cuba kamu dapat, baru kamu lolong. Tamu, tobat. Bukan saya jadi kekasih Allah je dulu lagi. Mutalib tu bagi tahu siapa yang lawan Dr. Naswar ni, saya tengok kat Masjid India masa zaman dia. Tak ada siapa berjaya, dia kata. Dia pun nampak. Itu belum jadi kekasih sangat lagi. Siapa lawan Dr. Naswar, semuanya tak ada menang. Semuanya kalah. Semua Allah matikan dia sekarang. Yang lawan saya tu tak akan selamat. Jadi kita baru bukan lawan Allah, lawan kekasih Allah je. Allah kata, aku takkan biarkan orang buat tak baik pada kekasih aku. Minta 300, tak nak bagi. Kekasih Allah minta. Allah kan hina dia. Jadi kita satu perkara, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul di antara mereka ni, orang yang tinggi, orang kasih Allah. Orang yang buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, orang yang kekasih Allah. Orang berzikir aja, semayang banyak tak? Tak boleh jadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah ni, kena berjuang dengan harta, diri, masa. Semua untuk Allah. Untuk kalimah Allah naik. Itu. Orang mata tu jangan kamu lawan dia. Silap-silap dia kekasih Allah, kamu habis. Binasa terus. Dunia tak selamat, akhirat tak selamat. Allah dah bersumpah dah akan pelihara kekasih dia. Siapa saja lawan, Allah isytihar dia musuh Allah. Boleh ke musuh Allah tu masuk surga? Tak boleh. Jadi Allah tak terima kalimah dia, jadikan dia kafir. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, sebab itu apabila satu kaum melawan Nabi dia yang Allah hantar untuk dia, halau Nabi dia, siap. Seluruh kaum tu jadi hancur, terbenam. Kaum Lot ni cakap dengan Nabi Lot, kamu jangan cuba nak macam alim sangat, macam baik sangat. Kamu tahu apa kami nak? Kami tak suka perempuan, kami nak lelaki. Lot kata, janganlah ganggu tetamu saya, malu saya. Mereka ni tetamu saya, malaikat tu lelaki. Lawak semua. Menggoda semua. Lot AS kata, tolong. Aku tahu, tapi janganlah. Dia orang nak terpa juga. Tapi dia tak boleh buat, tak boleh dapat. Keinginan dia tu tak boleh dapat. Apa yang dia dapat, dia orang diangkat ke langit, dibenam ke bawah. Sebelum buat tu, Allah bagi tahu Nabi Lot dengan keluarga ni, kecuali kamu tinggalkan kampung ni. Sebelum tengah malam tau, kamu kena move. Dan sebelah kamu bergerak, jangan pandang belakang. Aku nak angkat bandar ni. Apa jadi kaum Lot tu? Jadi cerita je. Satu kaum yang melawan Nabi ni. Lawan lah. Bukan lawan Nabi, lawan kekasih Allah tu. Jadi semua bala-bala azab pada kaum-kaum terdahulu ni, bukan sebab mereka hanya tak taat perintah Allah, bukan. Sebab mereka dah over limit. Dah lah tak taat, tak mau percaya, over limit, lawan pula Nabi tu. Wah, kenalah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita jangan jadi orang macam itu. Kita mesti buat kerja Nabi, bukan lawan Nabi.
berkorban macam Nabi, dan jangan sekali-kali benci dengan orang yang buat kerja Nabi. Itu kita tak boleh selamat lagi. At least kita tak dihina lah, sehina-hinanya. Kita mungkin masuk neraka sebab tak ikut Nabi. Tapi kalau kita dah lawan dia, bukan masuk neraka lah. Dalam dunia kita akan dihancurkan, kita akan disusahkan. Dalam surah Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah beritahu Muhammad, kami akan bagi kamu abundance. Kami akan bagi kamu abundance di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka yang memusuhi kamu, kami buat mereka tak dapat apa saja yang mereka nak. Apa saja mereka tak dapat di dunia ni dan di akhirat. Okey, guys.